Hari ini kita kaji bagaimana kita menggunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah. Kita tengok dialog yang berikut. Encik Lim kata, setiap bulan saya menderma sebanyak RM50 kepada Yayasan Kebajikan Negara. Encik Aslan pula bercakap, setiap bulan saya menderma sejumlah wang kepada YKN. Dan Puan Kavita cakap, wang derma saya kepada YKN pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperoleh di kedai saya. Berdasarkan dialog di atas, kita dapat mengetahui bahawa jumlah wang yang diderma oleh Encik Lim pada setiap bulan ialah RM50. Tetapi, kita tidak tahu berapakah wang yang diderma oleh Encik Aslan dan Puan Kavita. Sebab, jumlah wang derma Encik Aslan dan Puan Kavita merupakan nilai yang tidak diketahui dan kuantiti ini kita dikenali sebagai pemboleh ubah. Kita boleh menggunakan huruf untuk mewakili suatu pemboleh ubah. Contohnya, Encik Aslan menderma sejumlah wang. Okey, jadi kita boleh kata Encik Aslan menderma RM(X) ringgit kepada YKN dan Puan Kavita menderma RM(Y) ringgit. Jadi huruf X dengan Y ini kita panggil pemboleh ubah. Dan di antara pemboleh ubah ini, yang manakah mempunyai nilai tetap dan manakah nilai yang berubah? Ya, untuk Encik Aslan, sebab setiap bulan dia menderma sejumlah wang yang sama. Okey, maka nilai X ini merupakan satu nilai yang tetap. Dan bagi Puan Kavita, sebab dia akan mendermakan duit bergantung kepada keuntungan di kedai. Dan keuntungan untuk setiap bulan mungkin berlainan. Jadi nilai Y ini merupakan nilai yang berubah. Kita tengok contoh ini. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Okey, berikan justifikasi anda atau berikan sebab anda. Okey, kita tengok soalan A. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Jadi kita boleh wakilkan dengan huruf K. Okey, atau kamu mau wakilkan huruf F pun tak ada masalah. Okey, jadi K kita guna untuk mewakili kadar setahun untuk simpanan tetap. Dan nilai K ini mempunyai nilai yang tetap. Sebab kadar faedah untuk simpanan tetap bagi sebuah bank itu tidak akan berubah dalam tempoh 1 tahun. Okey, soalan B. Wakilkan masa perjalanan Faiza dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Jadi masa kita boleh guna T ataupun kamu mau guna M pun tak ada masalah. Sama saja asalkan dia satu huruf. Okey. Dan adakah masa ini masa yang Faiza guna untuk dari rumah ke sekolah, adakah setiap hari itu sama? Okey, tidak. Jadi ini merupakan nilai yang berubah. Okey, sebab masa perjalanan Faiza itu mungkin berubah setiap hari. Okey, marilah kita tengok bagaimana kita menerbitkan ungkapan algebra daripada suatu situasi. Perhatikan pelbagai situasi di bawah dengan keadaan bilangan blok kayu di dalam setiap beg itu tidak diketahui. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Suatu beg mengandungi X blok kayu, tapi kita tak tahu ada berapa blok kayu. Okey, jadi kita boleh wakilkan begini. Jumlah blok kayu di dalam beg ialah X. Okey, sekarang 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Jadi kita tahu jumlah tadi X, kita akan tambah 3 blok. Jadi kita boleh wakilkan ungkapan algebra dengan ini. X tambah 3. Okey, yang ketiga. Situasi ketiga. 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Maksudnya daripada jumlah X ini kita mau keluarkan 4. Maka kita guna operasi tolak. X tolak 4. Bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagi sama rata kepada 2 orang murid. Jadi jumlah X ini kita bagi kepada 2 orang, maka kita guna operasi bahagi. X per 2 atau X bahagi dengan 2. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Jadi jumlah blok kayu ialah 2 darab X atau sama dengan 2X. Di sini boleh juga kamu tulis X tambah dengan X
sama dengan 2X. Okey, situasi seterusnya. Dua beg masing-masing mengandungi X blok kayu, manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu dan ditambah dengan 2 blok kayu lagi. Okey, jadi jumlahnya kita ada X tambah Y tambah lagi 2. Okey, jadi X tambah X kita dapat 2X. Lepas tu tambah Y tambah 2. Okey, situasi terakhir. Dua beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Dengan cisim setiap blok kayu ialah P gram. Jadi kalau kita mau kira jumlah cisim blok kayu dalam dua beg itu, okey, jumlah blok kayu ialah 2X dan kita perlu darab dengan P. Jadi 2X darab dengan P, kita akan dapat 2XP atau 2PX. Okey, jumlah blok kayu atau cisim kayu yang ditulis dengan nombor dan pemboleh ubah. Okey, contohnya X tambah 3, X tolak 4, X per 2, 2X, 2X tambah Y tambah 2, 2XP. Okey, semua ini kita dipanggil ungkapan algebra. Cuba kita tengok contoh soalan. Tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi yang berikut. Soalan A, tolak 7 daripada satu nombor iaitu X. Okey, saya ulang. Tolak 7 daripada suatu nombor X. Maka kita mula dengan X dan kita tolak 7. Okey, jadi ini maksudnya tolak 7 daripada X. Okey, soalan B. Hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. Hasil tambah Y dan Z kita boleh wakilkan begini. Y tambah dengan Z. Dan hasil tambah ini dibahagi dengan 9. Jadi kita buat satu pecahan. Dibahagi dengan 9. Jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. Okey, katakan kemah ini dia muat 4 orang. Setiap kemah dapat muat 4 orang. Okey, dan banyak kemah lagi, kita tak tahu ada berapa kemah. Okey, jumlahnya ada X buah kemah. Okey, jadi untuk dapatkan jumlah orang, kita guna 4 orang darab dengan X kemah. Jadi jawapannya 4X. Puan Nyo membeli M kg ikan kerisi yang berharga P ringgit sekilogram. Dan dia membeli N kg ikan cencaru yang berharga Q ringgit sekilogram. Berapakah jumlah bayarannya? Okey, jadi apabila 1 kg ialah P ringgit, kalau dia beli M kg, jadi harganya ialah P darab dengan M. Okey, dan sekarang kita mau cari jumlah bayaran. Jumlah maksudnya kita tambah. Okey, tambah dengan ikan cencaru Q ringgit sekilogram, dia beli N kg, jadi darab dengan N. P darab M, jawapannya PM. Dan Q darab N, jawapannya QN.